Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung bahagian B nah. Okey, nombor 1, tandakan right pada faktor sepunya dan tandakan pangkah pada bukan faktor sepunya bagi 60 dan 68. Okey, faktor ni bila dia kata faktor maksudnya kita kena ambil nombor tersebut bahagi dengan nombor yang dia kata ni faktor ke tak faktor. Kalau kita dapat nombor bulat maksudnya nombor tersebut adalah faktor bagi nombor 60 dan 68. Kalau kita bahagi kita dapat perpuluhan, maknanya dia bukan faktor lah. Okey, yang ni dia nak faktor sepunya. Bila faktor sepunya maksudnya kedua-dua nombor ni dia kena bahagi dengan nombor 2, nombor 4, nombor 6, 17 ni. Dua-dua ni tak ada baki. Kalau salah satu nombor dia ada baki ataupun dia dapat perpuluhan, maksudnya dia bukan faktor sepunya lah bagi nombor tersebut. Okey, kita tengok nombor 2. 60 boleh bahagi 2. Okey, jadi 68 pun boleh bahagi 2 dengan dapat nombor bulat kan jawapan dia. Jadi ini adalah faktor sepunya. 4, 60 boleh bahagi dengan 4. 60 juga boleh bahagi dengan 68 juga boleh bahagi dengan 4. Jadi 4 adalah faktor sepunya bagi 60 dan 68. Okey, nombor 6. 60 boleh bahagi dengan 6. Tapi 68 tak boleh bahagi dengan 6. Jadi dia bukan faktor sepunya. Okey, 60 tak boleh bahagi 17. 68 pun sama. Jadi yang ni adalah bukan faktor sepunya. Okey, namakan sudut-sudut berdasarkan rajah berikut. Okey, dia nak sudut nah. Yang ni kamu belajar masa tingkatan 1 sudut ni. Sudut dongakkan R dari M. Sudut dongakkan R dari M. Maksudnya daripada M ni dia tengok R. Daripada M dia tengok R. Jadi sudut dia ni kita nak namakan dia sudut apa? Okey, bila sudut dongakkan macam ni, dia punya garis normalnya adalah di bahagian bawah ni. Garis mengufuk ni garis normal di bahagian bawah ni. Jadi sudut ni lah kita panggil dia sudut dongakkan dari M kepada R. Jadi nama sudutnya adalah NMR. NMR. Sudut NMR. Okey, sudut tunduk S dari P. Sudut tunduk S dari P. Okey. Garis dulu P ke S. Kemudian garis normal dia kat sini lah. Kat atas. Sebab dia ni sudut tunduk. Bila sudut tunduk, garis normal dia ni kat atas. Jadi yang ni sudut dia. Maka sudut ni kita panggil sebagai RPS. RPS. Okey. Soalan yang ketiga. Nyatakan sama ada setiap pasangan sebutan algebra yang berikut adalah serupa atau tak serupa. Bulatkan jawapan anda. Kita tengok ni. 12. Bila sebutan serupa dengan tak serupa ni, yang serupa tu maksudnya pemboleh ubah dia sama. Bukan dari segi pemboleh ubah tu saja, tapi dia punya kuasa sesuatu pemboleh ubah tu pun kena sama. Contoh macam A ni. Okay, 12 dengan negatif 9 ni nombor kita memang tak kira lah. Nombor apa pun tak apa. Tak sama pun tak apa. Sama pun tak apa. Yang kita nak tengok adalah pemboleh ubah ni. Yang ni P kuasa 1. Tapi yang satu lagi adalah P kuasa 2. Jadi kalau macam ni, ni adalah sebutan tidak serupa. Sebutan tidak serupa. Jadi ya ke tidak? Tidak lah. Tak serupa. Okey, soalan B 0.2 XYZ dan 1.2 XYZ. Tengok nombor, tak kisah pun. Kita tengok dia punya pemboleh ubah dia. X pun ada 1, kuasa ada 1. Y pun ada 1, kuasa 1. Z pun 1, kuasa 1. Jadi kita tengok yang ni adalah sebutan serupa. Ya. Soalan C. Soalan C ni terus tak sama. 8MN. Okey, yang sama adalah nombor, tapi yang tak samanya adalah pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah dia tak sama, maka memanglah sebutan ini tidak serupa. Okey, 6UV kuasa 2 dan 2V kuasa 2U. Ni dia punya susunan dia tak sama. Yang ni U dulu, lepas tu yang ni V dulu. Tetapi dia punya
pun boleh ubah punya kuasa 2, B kuasa 2 dengan B kuasa 2, U dengan U. So yang ni dia jadi samalah. Sebutan serupa. Padankan jenis-jenis poligon dengan raja-raja berikut ni. Soalan dia macam satu boleh jawab. Senang sangat soalan ni. Okey, pentagon mempunyai 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. So garis pentagon 5 sisi. Dekagon berapa? 10 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dekagon 10 sisi. Oktagon berapa? 8 sisi ni. Segitiga. Segitiga tak kenal. Tidak, segitiga. Okey, nyatakan peringkat simetri putaran bagi setiap bentuk-bentuk berikut. Okey, peringkat simetri putaran adalah dalam tajuk transformasi isometri yang kamu belajar di tingkatan 2. Peringkat simetri putaran. Maksudnya, peringkat simetri putaran ni dia sama dengan bilangan paksi simetri sesuatu objek. Paksi simetri kita tahu kan bila kita lipat 2, okay, garisan yang kita dapat sama tu, yang tu 1 kita kira. Kan? Ni macam ni lah kita boleh lipat. Kita boleh lipat 2 kot ni. Kemudian kita boleh lipat lagi ke atas. Kan dia masih lagi dapat tekap yang sama tu kan. Jadi yang ni kita panggil dia mempunyai 2 paksi simetri. Di mana peringkat simetri putaran ni sama dengan bilangan paksi simetri. Kalau yang ni 2 paksi simetri dia, peringkat simetri putaran dia pun 2 juga. Okey, tengok gambar rajah yang kedua. Gambar rajah yang kedua sepatutnya gambar rajah ni dia kena buatlah sama sisi. Sisi ni sama. Okey. Bila sama, kita dapat 4 paksi simetri. Kita boleh lipat kat sini. Kat sini boleh lipat. Kat sini boleh lipat. Kat sini boleh lipat. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 peringkat simetri putaran. Okey, bagi gambar rajah yang seterusnya. Yang ni pun boleh lipat. Sekali lipat. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia 8 yang ni. Dia boleh jadi oktagon ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila kita sama jadi oktagon. Jadi maksudnya oktagon ni mempunyai 8 paksi simetri. So dia mempunyai peringkat simetri putaran 8. Yang ni segitiga. Sebenarnya ni adalah segitiga sama sisi. Dia tak buat tanda sama sisi. Tak lengkap soalan ni. Jadi yang ni bila segitiga sama sisi mempunyai 3 paksi simetri. Jadi peringkat simetri putaran pun 3. Okey. Okey, setakat tu dulu. Ni bahagian B.